Assalamualaikum, bersama saya Nurul Ashikin akan membincangkan kes ergonomik di tempat kerja dengan menganalisis satu tempat kerja di Pasaraya. Sebelum bermula, izinkan saya menerangkan dulu apa itu ergonomik. Definisi ergonomik terdiri daripada dua perkataan Greek yang ramai pengkaji lepas telah sedia maklum, yang mana ergon bermaksud kerja dan nomos adalah hukum alam atau lebih jelas dipanggil peraturan melakukan kerja. Selain itu, Nunes 2022 berpendapat bahawa ergonomik adalah berkait dengan kajian dalam hubungan kerja sekali mempertimbangkan biomekanik dan fisiologi kerja dalam keadaan persekitaran antara pekerja dan peralatan atau mesin mereka dengan pendekatan antara disiplin dan multiprofesional. Untuk melihat lebih lanjut tentang kes ergonomik, pada 17 Mei pukul 2 petang, saya telah pergi sendiri ke Pasaraya Econsaf untuk menganalisis kes ergonomik yang mana akan dikongsi di paparan berikutnya. Mari kita semua saksikan. Okey, sebelum itu, untuk pengetahuan anda, saya telah meminta izin pekerja dan majikan di sana untuk mengambil gambar dan merekod video bagi tujuan laporan. Hasil analisis yang pertama adalah gambar di tempat juruang. Berdasarkan gambar yang diambil di tempat juruang, didapati tiada kerusi dan tempat rehat kaki untuk pekerja berehat sebentar ketika tiada pelanggan. Hal ini menyebabkan pekerja mengalami kesakitan otot dan lenguh di bahagian kaki dan belakang badan. Hasil analisis kedua mendapati di bahagian masuk juruang dalam pasaraya ini adalah sangat sempit, kurang selesa dan mempunyai potensi untuk berlaku kecederaan disebabkan kedudukan bucu almari besi yang menghala ke dalam ruang masuk. Dengan ruang ini, hanya seorang juruang sahaja yang boleh masuk di kaunter bayaran bagi mengelakkan kemalangan dan kecederaan seperti terlanggar bucu dan sebagainya. Selain itu, tiada tempat pemegang plastik untuk juruang memasukkan barang terus ke dalam plastik. Hal ini menyebabkan juruang perlu menunduk, mengambil plastik dan memasukkan barang-barang di atas kaunter bayaran. Kesannya menimbulkan ketidakselesaan dan kemungkinan untuk berlaku kemalangan seperti barang terjatuh adalah agak tinggi. Hasil analisis ketiga mendapati bagi susunan produk minuman, mereka menggunakan troli untuk membawa pek minuman. Namun begitu, untuk menyusun air tersebut di tempat tinggi, tiada tangga atau alatan lain yang digunakan. Kekerapan menunduk dan menjengkit untuk menyusun minuman juga menyebabkan kesakitan bahagian belakang badan dan juga leher. Seterusnya, berdasarkan temuduga bersama pekerja di sana, saya diberitahu bahawa mereka tidak menggunakan sarung tangan apabila mengisi stok ais dan makanan sejuk beku. Hal ini boleh menyebabkan radang dingin di kulit tangan. Akhir sekali, hasil analisis menunjukkan bahawa penggunaan tangga di stor untuk mengangkat dan menurunkan barang agak berbahaya jika tidak disertai dengan langkah berjaga-jaga kerana barang produk kebanyakannya adalah berat. Maka, penggunaan tangga yang mempunyai pemegang dengan komponen anti tergelincir dan reka bentuk yang lebih stabil adalah lebih selamat. Video berikut menunjukkan contoh kemalangan yang boleh berlaku jika lalai atau membawa beban yang terlalu berat. Seterusnya, saya akan berkongsikan kepada anda semua apakah kesan-kesan persekitaran kerja yang tidak ergonomik. Pertama adalah terhadap juruang. Menurut Biro Buruh dan Statistik, dalam laporan yang dikeluarkan untuk Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA mendapati bahawa kerani jualan atau juruang mempunyai prevalence penyakit muskuloskeletal kedua tertinggi di kalangan pekerja kedai runcit. Seterusnya, menurut laporan oleh OSHA 2008, dalam poster berdiri akan ada lebih banyak beban di leher dan belakang kerana juruang melihat ke bawah untuk kebanyakan tugas kerja dan berulang kali membongkok ke hadapan.
Perubahan dalam kedudukan kerja disyorkan untuk mengurangkan keletihan. Setiap kedudukan, sama ada berdiri atau duduk, mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Penggantian antara kedudukan berdiri dan duduk disyorkan oleh kajian lepas. Seterusnya, kesan kepada penyusunan stok barang apabila menggunakan troli biasa. Kekerapan menunduk dan menjengkit untuk menyusun minuman juga menyebabkan kesakitan di bahagian belakang dan leher. Mengangkat dan membawa dapat dilakukan menggunakan troli yang boleh laras tingginya. Penelitian telah menunjukkan bahawa kewujudan pegangan dan keupayaan boleh laras adalah feature penting untuk membantu daya tarikan dan tolakan sekaligus tidak memaksa pekerja menggunakan tenaga yang banyak. Postur yang tidak selesa dan berulang-ulang ketika menyusun barang di tempat tinggi memberi tekanan kepada otot lengan, leher dan juga bahu. Jadi, troli yang boleh laras adalah sangat disyorkan bagi pekerja di pasaraya. Kesan kepada mengangkat barang berat yang berulang kali juga bahaya untuk muskuloskeletal pekerja kerana terlebih regangan pada tisu otot boleh menyebabkan kecederaan yang serius. Satu kajian yang dilakukan oleh Temin dan rakan-rakan pada tahun 2020 mendedahkan bahawa keputusan prevalensi yang tinggi dalam penyakit muskuloskeletal yang berkaitan dengan kerja dengan kadar 47.7%. Faktor-faktor seperti usaha paksa, tugas berulang, pengendalian manual beban berat, tekanan dan kekurangan latihan telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada penyakit ini. Dekat sini kita dapat lihat bahawa faktor pengendalian manual beban berat adalah berkaitan dengan mengangkat barang berat. Seterusnya, kesan yang paling banyak pekerja hadapi adalah penyakit fizikal yang dinamakan penyakit muskuloskeletal. Global Burden Disease pada tahun 2010 menganggarkan bahawa sakit belakang bahagian bawah lower back pain adalah antara 10 penyakit dan kecederaan teratas yang menyumbang kepada tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan di seluruh dunia. WAMI pada tahun 2019 yang menunjukkan bahawa keputusan kajian low back pain, sakit belakang yang berkaitan dengan kerja dikaitkan dengan pendedahan kepada tekanan ergonomik di tempat kerja, faktor risiko persekitaran, fizikal, psikososial ataupun peribadi. Kajian yang dilakukan oleh WAMI pada tahun 2019 mendapati bahawa mengambil rehat yang pendek dan kerap dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih rendah untuk mengalami sakit belakang. Saya teruskan analisis saya dengan kesan yang seterusnya iaitu frostbite atau dikenali sebagai radang dingin. Radang dingin boleh menyebabkan kerosakan pada saraf kerana suhu dingin yang ekstrim yang menyebabkan gangguan saraf seperti kehilangan diri sakit, kekebasan atau kelumpuhan. Kajian daripada Mlinarzik dan yang lain-lain pada tahun 2022 menjelaskan bahawa pendedahan kepada persekitaran suhu rendah selama 1 jam mempunyai kesan negatif terhadap suhu kulit, tangan dan jari walaupun menggunakan sarung tangan pelindung yang dipilih dengan betul. Hal ini agak membimbangkan kerana semasa saya bertemu duga dengan pekerja di sana, saya mendapati bahawa mereka tidak menggunakan hatta satu sarung tangan pun ketika menyusun barang sejuk beku. Seterusnya, akhir sekali, penggunaan tangga ergonomik. Untuk mengelakkan kecederaan adalah penting untuk merancang stesen kerja dan tugas dengan cara yang membolehkan pekerja menghasilkan kekuatan FPBP, forward pushing, backward pulling yang bermaksud ke depan tolak, ke belakang tarik secara maksimum seperti yang dicadangkan oleh Saw, Armstrong and Young pada tahun 2010. Dorongan, tarikan dan mengangkat yang sering dilakukan terhadap barangan berat menyebabkan postur tidak selesa dan memberi tekanan kepada otot lengan, leher dan bahu. Untuk menggunakan kekuatan tubuh secara keseluruhan ke barang tersebut, kekuatan FPBP
Maksimum adalah perlu dengan menggunakan pegangan yang ditambah baik di feature trolley atau tangga yang mencegah tangan daripada tergelincir. Oleh itu, penggunaan tangga seperti di gambar sebelah kanan ini adalah sangat sesuai untuk menyusun barangan berat di tempat yang tinggi tanpa menyebabkan kecederaan sakit belakang atau kemalangan seperti jatuh kerana kurang stabil. Sekarang, saya akan berkongsi kepada anda semua sedikit video temuduga saya dengan pekerja di Pasaraya Equansaf. Mari kita saksikan. 2 tahun lebih lah. Okey. Kiranya macam memang Masuk 3 tahun dia rasanya ni. kiranya memang macam saya sakit badan semua tu memang akan ada lah setiap Memang hari. akan ada. Oh, memang kau Setiap tahan hari je lah. akan ada. Saya belakang macam jari-jari ada. Sebab kan kadang kalau buat kerja yang sama kita kalkulator semua tu. Tak jari tak. Okey lah. Bagi belakang sih sakit gila. Kaki. Bagi kaki memang sakit. Kaki. Kita kan patient. Oh, masa Mana tak ada duduk. tak ada foot rest lah. Tak ada. Kesimpulan yang dapat saya buat daripada temuduga tersebut dan analisis tempat kerja ini adalah ergonomik memainkan peranan penting di tempat kerja seperti pasaraya dalam menangani pelbagai aspek penting. Pertama, ia membantu mencegah gangguan muskuloskeletal di kalangan pekerja yang biasanya dikaitkan dengan tugas seperti mengangkat, gerakan berulang dan berdiri lama. Dengan menerapkan prinsip reka bentuk ergonomik, pasaraya dapat meminimumkan risiko kecederaan yang berkaitan dengan pekerjaan dan meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan jangka panjang tenaga kerja mereka. Oleh itu, ergonomik perlu dititikberatkan dan diuarkan pada masyarakat zaman kini sejak remaja lagi supaya persekitaran yang ergonomik di tempat kerja semakin meningkat. Sekian daripada saya. Terima kasih.